Sabahan akan tolak parti PAS di Sabah. Karena kita tahu parti PAS ini kalau diberi peluang, ya mereka akan terus menggunakan isu bangsa dan agama untuk amalkan politik ekstrim mereka, seperti mana yang diamalkan oleh PAS di negeri-negeri pemerintahan mereka. Dan kita tidak mahu juga negeri Sabah ini dikelantankan oleh pemimpin lebay-lebay PAS. Itu antara gesaan rakyat Sabahan itu sendiri. Dan satu perkara yang amat mengejutkan kita adalah di manakah adab Nurul Izzah dan juga Amiruddin. Itu yang menjadi persoalan kepada Datuk Seri Rafizi Ramli, ya, mempersoal kenapa ya mereka tiba-tiba sahaja boleh ada program untuk kononnya merasmikan jentera pilihan raya, sedangkan di Sabah ini belum pun diumumkan bila ada pilihan raya, belum pun dibubarkan pilihan raya untuk ada pilihan raya dan sebagainya. Jadi itu antara menjadi tanda tanya kita, ya, kepada tindakan yang dilakukan. Kalau ia pun nak jadikan itu sebagai alasan untuk program damai mereka, kenapa menggunakan, ya? Dan seperti mana yang kita tahu, biasanya yang merasmikan jentera pelancaran seperti itu adalah timbalan presiden dan pengarah pilihan raya, dan ia masih dipegang oleh Rafizi Ramli. Jadi jelas sekali sahabat semua, ya, perkara seperti ini memungkinkan rancangan sedang berlaku untuk menyingkirkan Rafizi Ramli. Jadi apapun, mari kita lihat kenyataan media ini. PAS kacau daun sukar menang kursi pertama di Sabah. Itu antara kata-kata daripada penganalisis sahabat-sahabat semua. Lee Kuk Tiong, itu nama penganalisis, ya, katanya PAS mungkin sukar menang kursi pertamanya menerusi pilihan raya di Sabah, kata penganalisis, yang namun menjangkakan potensi menjadi pengacau daun pada PRN ini. Lee Kuk Tiong dari Universiti Malaysia Sabah mengakui perkembangan PAS yang dilihat mula menerima sokongan terutama di kalangan komuniti Islam di Sabah, tetapi masih belum mencukupi. Bayangkanlah, barangkali masih sukar untuk mereka memenangi sebarang kursi pada pilihan raya terdekat ini, tapi mereka akan menjadi pesaing. Namun penglibatan mereka dalam PRN Sabah mampu menentukan kemenangan memihak kepada siapa kerana memecahkan undi, katanya kepada FMT. PAS mengasakan akan bertanding sekurang-kurangnya 6 daripada 73 kursi DUN Sabah pada PRN ini dengan kemungkinan menggunakan logo parti gabungan bersama Perikatan Nasional. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pihaknya turut menerokai ruang kerjasama politik dengan parti tempatan, termasuklah Gabungan Rakyat Sabah. Kalau JRS ini bekerjasama dengan PAS, tahulah kita tolak JRS ini kau-kau. Ali Akbar, antara 6 adun dilantik Sabah selepas PRN 2020. Untuk rekod, PAS tidak bertanding pada PRN 2020. Namun JRS dijangka bergerak solo atau kerjasama dengan Harapan dan Barisan Nasional seiring gabungan di Kerajaan Perpaduan Peringkat Persekutuan. Tony Paridi Bagang dari Universiti Teknologi Mara Sabah
percaya 6 kursi itu sebahagian daripada strategi jangka masa panjang PAS untuk mengembangkan ideologi dan pengaruh selepas mengimbangi risiko kekalahan. Jadi untuk menang, PAS Sabah perlu mempamerkan identiti yang dilihat lebih terbuka atau mengadaptasi dinamik politik dan latar belakang rakyat Sabah. Bersama dengan parti lain khususnya JRS, mungkin memberi nilai tambah atau peluang untuk menang, katanya. Itu antara kata-kata daripada penganalisis politik. Pertimbang prinsip. Ini poin yang kedua yang ingin saya kongsikan berkaitan dengan kenyataan daripada Datuk Seri Rafizi Ramli. Ya, pertimbang prinsip Rafizi jelas sebab tak rasmi mesyuarat sayap. Jadi ini antara alasan ya yang diberikan oleh Timbalan. Presiden PKR juga berkata, keputusan itu juga susulan tiada perbincangan dalam pelancaran jentera PRN Sabah. Jadi Rafizi Ramli berkata keputusan untuk tidak merasmikan Kongres Pemuda dan Wanita PKR yang secara tradisinya dirasmikan oleh Timbalan Presiden atas pertimbangan prinsip dan bukannya kerana emosi atau sentimen pribadi. Rafizi berkata keputusan itu juga dibuat susulan perlanggaran adab serta hierarki parti apabila program pelancaran jentera PRN Sabah diumumkan tanpa perbincangan dalam Biro Politik maupun Majlis Pimpinan Pusat. Tiada mesyuarat, tiada maklumat rasmi. Tiba-tiba keluar poster mengatakan Nurul Izzah dan Amiruddin akan melancarkan jentera pilihan raya pada tarikh dan masa yang sama dengan program saya, katanya, yang dipetik Sinar Harian dalam seri kempennya di Perak malam tadi. Jadi laporan media mengesahkan bahawa Nurul Izzah dan Amiruddin berada di Sabah melancarkan jentera PKR untuk negeri itu. Kata Rafizi, langkah itu meletakkan pemimpin akar umbi dalam dilema serta menggambarkan kelemahan komunikasi dalam pengurusan parti. Jadi kita mesti ada tata cara, mesti ada adab. Kalau semua benda dibuat ikut suka hati, macam mana kita nak urus parti dengan baik, katanya. Jadi semalam juga Setiausaha Agung PKR Fauzia Saleh berkata, parti belum dapat mengesahkan laporan mendakwa Rafizi enggan merasmikan Kongres dan Wanita parti itu pada 22 Mei di Johor baru ini. Rafizi dilaporkan menghantar surat kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim memaklumkan keputusannya untuk tidak menerima undangan bagi merasmikan mesyuarat dua sayap parti itu. Kongres Pemuda dan Wanita akan diadakan pada 22 Mei ini ya, dengan majlis perasmian dijadualkan pada malam sebelumnya. Pemilihan pucuk pimpinan parti dijadualkan pada 23 Mei. Susulan pembukaan Kongres Nasional PKR pada 24 Mei ini. Rafizi berkata pendiriannya untuk tidak menghalang sesiapa. Sebaliknya demi memastikan parti kekal berdisiplin dan menghormati struktur yang telah lama diamalkan. Saya dah buat keputusan, saya tak akan pergi. Biarlah saya tanggung akibatnya asalkan saya tak normalisasikan perkara yang salah. Kalau nak sangat jadi timbalan Presiden baru, silakan. Kalau nak lantik Izzah atau Amiruddin dilancarkan, silakan, saya tak halang, katanya. Beliau turut memberi amaran agar tidak membiasakan diri melanggar adab hanya kerana kepentingan setengah pihak, khususnya menjelang pemilihan parti. Kita diajar dalam parti ini, kalau sesuatu tidak betul, kita mesti bersuara. Kita jangan normalisasikan perbuatan yang salah, kata Rafizi Ramli. Itu antara kata-kata dalam ucapan semalam daripada YB Datuk Seri Rafizi Ramli. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian. Bye-bye.